Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Min Syazia Malaika binti Muhammad Sakri dan saya berumur 11 tahun. Saya belajar di SK Pramujaya yang terletak di daerah Pekan Pahang. Hobi saya ialah membaca buku dan cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor veterina. Kod sekolah saya ialah CBA 5084. Dalam video ini, saya merasa sangat teruja untuk berkongsikan tentang buku yang saya telah baca, iaitu bertajuk Dunia Tipu-Tipu. Dalam buku ini, terdapat banyak isi menarik, jadi ayo kita dengarkan. Buku ini adalah hasil karya 4 orang penulis perempuan yang bernama Liza Sahana, Saadia Kamisoh, Haryati Hamim dan Amla Matrawi. Ia diterbitkan pada tahun 2023 oleh Boderno Sadian Berhad. Buku menarik ini mempunyai 104 halaman yang bercetak dan mempunyai 12 bab yang menceritakan tentang kelebihan dan keburukan media sosial. Ia berharga RM20 untuk Semenanjung dan RM23 untuk Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan adalah berpatutan dan mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Tema utama yang terdapat dalam buku menarik perhatian saya ini ialah kelebihan dan keburukan media sosial. Buku ini mengisahkan mengenai 2 orang guru sekolah menengah iaitu Cikgu Haryati dan Ustazah Amla yang berhadapan dengan isu-isu pengguna media sosial di kalangan remaja. Kisah pertama ialah tentang Mimi, iaitu seorang pelajar tingkatan 4 yang berbadan besar dan selalu menjadi bahan ejekan kawan-kawannya. Selepas cuti penggal persekolahannya yang panjang, penampilan Mimi terlalu banyak berubah. Dia berjaya menurunkan berat badannya dengan banyak. Tetapi selepas itu juga, perangai Mimi telah berubah. Dia mula berani memakai pakaian ketat dan mengikut bentuk badan sehingga dia sanggup mengubah suai dan mengecilkan pakaian seragam sekolahnya. Mimi juga mula aktif di media sosial, terutamanya di media TikTok. Mimi juga telah menjadi ejen dalam produk kecantikan. Mimi sentiasa mengiklankan alat solidnya di media sosial. Penampilan Mimi yang memakai pakaian ketat dan memakai makeup di sekolah telah menjadi trend dan ikut-ikutan kawan-kawannya. Sehingga pihak sekolah terpaksa membuat pemeriksaan mengejut ke atas pelajar perempuan dan mendapati ramai di kalangan mereka membawa alat solid ke sekolah. Mimi telah dirujuk oleh guru kaunseling dan telah diberikan amaran oleh guru kaunseling. Mimi juga telah diberikan amaran oleh guru disiplin di sekolahnya. Kisah seterusnya mengenai Ali. Ali seorang pelajar yang sopan, baik dan disayangi oleh guru-gurunya, terutama guru kelasnya iaitu Cikgu Haryati. Ali berasal daripada keluarga yang susah. Ayahnya sakit dan tidak mampu bekerja, manakala ibunya pula hanya suri rumah yang menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Selepas sekolah, Ali menjual burger untuk mendapatkan wang bagi menampung pembelajaran dirinya dan keluarganya. Selepas tamat persekolahan, Ali melanjutkan pelajarannya ke kolej. Cikgu Haryati kerap kali memindahkan wang kepada Ali untuk membantu menampung kos pembelajarannya. Pada suatu hari, Ali telah menelefon Cikgu Haryati meminta Cikgu Haryati membantunya kerana dia dalam kecemasan. Katanya, motosikal yang ditunggangnya terlanggar sebuah kereta dan pemilik kereta tersebut menuntut ganti rugi sebanyak RM3,500 daripadanya. Jika dia gagal membayarnya, dia akan dimasukkan ke dalam lokap. Cikgu Haryati yang sangat bersimpati dan risaukan tentang keselamatan Ali tanpa lengah terus memindahkan wang yang diminta ke akaun Ali. Kemudian Cikgu Haryati mendapati Ali telah menipunya. Ali telah melakukan aktiviti yang sama, iaitu aktiviti skamer ini kepada orang lain juga.
Akhirnya, kegiatan penipuan Ali telah disiasat oleh pihak polis dan Ali telah berjaya ditangkap oleh pihak polis. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Kisah terakhir adalah kisah Amir. Amir seorang pelajar yang cemerlang di sekolah, tetapi setelah hampir dengan peperiksaan percubaan SPM, prestasi Amir semakin merosot. Dia sering datang lambat ke sekolah, sering mengantuk dan tidur di dalam kelas, sering tidak menyiapkan kerja sekolah dan juga sering ponteng sekolah. Apabila disiasat oleh Ustazah Amla selaku guru kaunseling, rupa-rupanya Amir terjebak dengan satu permainan video dalam talian sehinggakan dia tidur lewat malam dan mengabaikan pelajarannya. Perkara yang paling buruk berlaku apabila suatu hari Amir tidak hadir untuk peperiksaan percubaan SPM kerana dia terlewat bangun tidur. Apabila dia terjaga, dia sudah terlewat dan tidak dapat menjawab mata pelajaran tersebut. Oleh kerana mata pelajaran itu adalah mata pelajaran wajib, maka Amir telah gagal keseluruhan peperiksaan percubaan SPM tersebut. Cikgu kaunseling telah menasihati Amir dan memanggil ibu Amir datang ke sekolah untuk berbincang. Cikgu kaunseling meminta Amir berazam bersungguh-sungguh dan menumpukan sepenuh perhatiannya kepada peperiksaan sebenar dalam beberapa bulan lagi. Amir sedar kesilapannya dan berazam bersungguh-sungguh untuk berjaya dalam SPM. Dia nekat untuk meninggalkan permainan video dalam talian yang menyebabkan dia banyak menghabiskan masa dan hilang fokus kepada pelajaran. Amir berusaha menggunakan masa yang ada sebaik mungkin untuk mengulang kaji pelajaran. Di dalam Al-Quran, iaitu melalui surah Al-As, Allah telah memberi peringatan mengenai masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Surah Al-As ayat 1 hingga 2. Akhirnya, Amir berjaya mendapat keputusan SPM yang cemerlang dan dapat melanjutkan pelajarannya ke universiti. Bagi saya, buku ini sangat menarik. Di dalam buku ini bukan hanya menceritakan tentang keburukan media sosial sahaja. Malah, buku ini juga menceritakan cara-cara untuk menggunakan media sosial untuk kebaikan. Misalnya, kita boleh mengikuti pempengaruh yang berkongsi perkara-perkara yang baik seperti tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang baik. Ramai pelajar-pelajar bercita-cita ingin menjadi seperti pempengaruh yang terkenal di media sosial. Tetapi sebaiknya kita hendaklah menjadi pempengaruh yang berilmu dan membuat konten yang berfaedah dan mencerdikkan penonton. Konten yang ada nilai-nilai ilmu yang bermanfaat. Pempengaruh yang menyebarkan kebaikan bukan perkara dahsyat. Walaupun kita menjadi pengikut tega seseorang pempengaruh di media sosial, tetapi selaku umat Islam, semestinya idola pertama yang wajib menjadi ikutan kita ialah Nabi Muhammad SAW. Kita juga seringkali teruja untuk berkongsi tentang isu-isu atau berita dari media sosial. Di sinilah pentingnya konsep tabayun. Tabayun bermaksud sikap selidik atau siasat dahulu kesahihan sesuatu perkara sebelum menyebarkannya. Akhir kata, saya sangat menyarankan buku ini dibaca terutamanya oleh golongan pelajar sekolah kebangsaan dan pelajar sekolah menengah. Kita sekarang hidup di zaman perkembangan teknologi dan media sosial. Jadi, kita seharusnya menjadi pengguna media sosial yang bijak dan berilmu. Benarlah pendapat yang menyatakan bahawa
Media sosial ini ibarat pisau. Jika digunakan untuk memotong sayur dan ikan, maka terhidanglah menu yang sehat untuk dimakan. Namun, jika digunakan untuk membunuh orang, maka bencanalah diperolehi. Pisau juga jika diberikan kepada kanak-kanak yang masih belum pandai menggunakannya, ia boleh membawa bahaya dan mencederakan. Tetapi pisau jika digunakan oleh orang yang berilmu, maka akan terhasillah perkara-perkara yang boleh memberi manfaat seperti makanan, ukiran yang indah dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada adik Min Sazia atas bicara buku itu tadi. Cikgu akan tanyakan beberapa soalan kepada adik Min ya. Diharap adik Min dapat menjawabnya dengan baik ya. Soalan pertama daripada cikgu. Boleh ceritakan apakah hobi adik Min Sazia? Hobi saya ialah membaca buku. Baiklah, terima kasih atas jawapan tersebut. Hobi Min Sazia ialah membaca buku ya. Boleh cikgu tahu kenapa Min Sazia suka membaca buku? Saya suka membaca buku kerana kita boleh mendapat banyak pengajaran. Baiklah, terima kasih adik Min Sazia ya. Tadi adik Min Sazia telah menceritakan tentang 3 cerita yang didapati dalam buku Dunia Tipu-Tipu. Cikgu ingin bertanya, daripada 3 cerita tersebut, kisah yang mana yang adik Min Sazia paling suka baca? Saya suka kisah Ali. Baiklah. Adik Min Sazia suka kepada kisah Ali yang terdapat dalam buku Dunia Tipu-Tipu. Boleh terangkan kepada cikgu kenapa adik Min Sazia suka kepada kisah Ali tersebut? Saya suka kerana dia banyak pengajaran supaya kita tidak berbohong kepada orang lain. Baiklah, terima kasih adik Min Sazia. Cikgu ucapkan terima kasih atas bicara buku tersebut dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.